Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar berkenaan sejarah tingkatan 2. Murid-murid boleh buka muka surat 14 sebagai rujukan. Hari ini kita masih lagi berada pada bab kerajaan alam Melayu, iaitu bab 1. Kita akan tengok sedikit berkenaan kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengannya. Kalau kita tengok kerajaan alam Melayu ni, dia bukanlah bermula dengan kerajaan Melayu Melaka, tidak. Dan kerajaan alam Melayu ni begitu luas. Dan bukan sahaja terletak di kawasan Semenanjung Malaysia semata-mata, tidak. Kalau kita tengok teori ataupun konsep yang dikemukakan pada awal dalam buku teks ni, sewaktu cikgu kalau kamu masih ingatlah pada awal persekolahan, pembelajaran kita berkenaan dengan sejarah ni, apa itu yang dinamakan sebagai konsep alam Melayu. Lebih kurang ada 5 teori ataupun konsep ni dikemukakan oleh pakar-pakar sejarah. Yang paling besar sekali, sampai melibatkan ke sebahagian daripada benua Afrika. Konsep alam Melayu ni sangat luas. Minta maaf, cikgu ni tak bersihat sebenarnya. Jadi untuk pengenalan kerajaan alam Melayu ni, dalam bab ini kita akan tengok apakah kerajaan-kerajaan yang sezaman dengan kerajaan-kerajaan yang wujud di alam Melayu. Kalau kita tengok yang pertama, pada abad yang pertama, iaitu kerajaan di alam Melayu yang pertama, iaitu kerajaan Funan. Semasa wujudnya kerajaan Funan ini, kerajaan-kerajaan lain yang berada pada wujud ketika itu adalah Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan juga dinasti Han. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang wujud sezaman dengan kerajaan Funan. Pada abad ke-9, kerajaan di alam Melayu antaranya adalah kerajaan Champa, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Angkor. Yang mana pada zaman itu, pada ketika itu, ada kerajaan-kerajaan lain, iaitu kerajaan Abbasiyah, Empayar Byzantine, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Kerajaan Chola ni di India, dinasti Tang ni di China. Dan pada abad ke-14, kerajaan Champa, kerajaan Angkor, kerajaan Majapahit yang berada di alam Melayu. Kerajaan lain yang sezaman dengan kerajaan-kerajaan ini adalah Empayar Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Kamu boleh tengok dalam muka surat 14. Ini adalah lokasi yang menunjukkan kerajaan pada abad yang pertama. Kamu boleh tengok yang hijau itu adalah kerajaan Funan. Yang merah itu adalah dinasti Han. Yang oranye itu adalah kerajaan Empayar Kushan dan kuning itu kerajaan Empayar Parsi. Dan warna ungu itu adalah kerajaan Empayar Rom. Yang berikutnya muka surat 15, kamu boleh tengok pada abad ke-9. Di alam Melayu kita ada kerajaan Angkor, Champa dan Sriwijaya. Yang mana kerajaan lain adalah dinasti Tang. Kerajaan Chola, Abbasiyah, Byzantine. Dan juga kerajaan apa? Kalau kamu tengok yang kuning, Abbasiyah tu begitu besar lah. Hagia Sophia di Empayar Byzantine, di mana berdekatan dengan Turki. Dinasti Tang di China. Kerajaan Chola di India dan Sri Lanka lah. Kalau sekarang ni di bawah tu, yang titik tu adalah pulau tu Sri Lanka. Dan abad ke-14 kalau kita tengok, kerajaan Angkor dan Champa yang berada di Semenanjung Tanah Melayu, di Kepulauan Alam Melayu. Zaman tu adalah kerajaan-kerajaan yang berada pada zaman yang sama adalah kerajaan Empayar Mongol. Kalau kamu tengok begitu besar. Kerajaan Turki Uthmaniyah yang diwarnakan dengan warna hijau. Kesultanan Delhi yang diwarnakan dengan warna kuning. Dan waktu itu di alam Melayu kita ada Majapahit, Champa dan Angkor, kerajaan Angkor. Kita tengok dari sudut hubungan perdagangan. Kalau kita tengok
Okey, dalam muka surat 16 ni kalau kamu tengok, okey, anak panah yang diwarnakan dengan biru itu adalah pedagang luar ke alam Melayu. Okey, mereka datang daripada Rom, mereka datang daripada Alexandria, dia datang daripada Aden. Okey, banyak tempat lah, Guangzhou, Turan. Okey, semua mereka ni orang yang diwarnakan dengan anak panah biru itu, mereka datang ke tanah Melayu. Anak panah yang berwarna hijau adalah pedagang alam Melayu yang pergi keluar. Berlayar pergi keluar. Okey, dan yang warna purple itu pula adalah barangan alam Melayu yang dibawa ke Rom. Okey. So itu adalah dia punya peta dia lah. Okey. Jadi kerajaan alam Melayu ni menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar, kedudukan strategik di laluan perdagangan Timur Barat dan kekayaan hasil bumi mendorong pemerintah kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan alam lain. Jadi kalau kita tengok sebenarnya tanah Melayu ni ataupun kepulauan alam Melayu ini sebenarnya dia berada di pertengahan laluan perdagangan laut, okey, antara timur dan barat. Okey, dan keadaan alam Melayu yang begitu strategik, kepulauan-kepulauan dia, kerajaan-kerajaan dia yang mana terlindung daripada tiupan angin ribut laut, okay, menyebabkan kapal ni dia datang dan dia dapat berlabuh dengan mudah dan selamat. Okay, berbanding kawasan lain kalau kamu tengok lebih kepada lautan yang lepas lah, lautan yang luas. Okay, begitu bahaya dan terdedah kepada ribut taufan ataupun ombak besar di kawasan laut. Okey, kita tengok pula yang ketiga adalah hubungan keagamaan. Kalau kita tengok dekat sini, hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar mendorong penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Penyebaran agama-agama ini mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosio budaya. So kalau kamu tengok, okay, sebagai contoh kerajaan agama Hindu, terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Golongan Brahmin ni golongan yang atasan lah. Okay, dalam kasta masyarakat Hindu tu, okay, di India, dia adalah golongan yang orang atas lah, kira suci lah. Okay, itu adalah contoh ataupun penemuan artifak pengaruh Hindu di Lembah Bujang, Kedah. Kerajaan Kedah tua dulu, okay, mempunyai pengaruh Hindu yang kuat di kerajaan dia tu. Okay, pelbagai fosil-fosil ataupun tinggalan sejarah yang dijumpai mempunyai pengaruh seni bina dan keagamaan beragama Hindu. Okay, yang kedua adalah agama Buddha, peranan Asoka. Okay, peranan Asoka, pemerintah Empayar Maurya menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan ajaran Buddha. Okey, jadi ini bukti penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang, Kedah. Selepas Hindu, Buddha masuk. Okey, jadi Asoka ni siapa? Pemerintah Empayar Maurya. Okey, dia menghantar sami-sami datang ke alam Melayu untuk menyebarkan ajaran Buddha. Dan akhir sekali adalah Islam. Okey, terdapat beberapa cara penyebaran ajaran Islam, antaranya adalah melalui pedagang, pemerintah dan pendakwah. Okay, mereka berdagang di tanah Melayu, okay, menyebarkan ajaran Islam, okay, kepada pemerintah, kepada rakyat, kepada pedagang-pedagang lain. Jadi kalau kita tengok, okay, tinggalan sejarahnya bukti bahawa Islam datang itu salah satunya adalah ukiran pengaruh Islam yang ditemukan di Beruas, Perak. Okay, dia jumpa di pintu almari ni. Okay, ada ukiran Islam dekat situ. Ukiran kalau kamu tengok, dia seolah-olah khat. Tulisan khat. Okey, jadi ini adalah 3 bukti bahawa berlakunya hubungan keagamaan ataupun penyebaran ajaran agama di kawasan Kepulauan Alam Melayu. Okey, penyebaran agama ini ke alam Melayu menggambarkan sikap keterbukaan penduduk alam Melayu. Agama Hindu dan Buddha telah dianuti oleh sebahagian penduduk tempatan. Setelah kedatangan Islam, sebahagian besar penduduk di alam Melayu menganut agama Islam. Okey, kemudian yang terakhir sekali adalah hubungan diplomatik. So kalau kita tengok dekat sini, hubungan diplomatik merupakan hubungan politik antara dua kerajaan. Dan dalam buku ini, okey, kerajaan alam Melayu melakukan hubungan diplomatik,
Okey, antara India dan China, iaitu kerajaan luar alam Melayu yang paling dekat lah. Okey, kalau kita tengok tadi kerajaan China ada dinasti Han, dinasti Tang. Okey, kalau India pula dia ada Kesultanan Delhi. Okey, kerajaan Chola. Ini adalah kerajaan yang besar. Okey, yang besar yang berdekatan dengan alam kepulauan alam Melayu lah, kerajaan alam Melayu. Andai kata ada empayar-empayar lain yang datang mengganggu gugat keselamatan, okey, mengancam kedaulatan kerajaan di alam Melayu, maka bantuan yang paling dekat sekali adalah daripada kerajaan India dan juga China. Depa ni kira macam jiran lah. Okey, so kita tengok yang pertama, kerajaan China. Okey, kerajaan Funan, okey, utusan dihantar pada abad ketiga tujuan untuk memohon bantuan ketenteraan untuk melawan David. Okey, David ni kira kerajaan macam dekat Vietnam lah. Okey, kemudian kerajaan Champa, utusan dihantar pada abad yang ketiga. Okey, tujuannya memulih hubungan setelah berperang dengan sekutu Cina, iaitu David. Sriwijaya pula, utusan dihantar pada abad ke-7, mendapatkan petirafan, mengukuhkan hubungan, persahabatan dan perdagangan. Kedah Tua pula, utusan dihantar pada abad ke-7, tujuan mengukuhkan hubungan perdagangan. Kerajaan Angkor pula hantar utusan pada abad ke-12, mengukuhkan persahabatan dan perdagangan. Dan kerajaan Majapahit hantar utusan pada abad ke-14, menjalinkan hubungan persahabatan. Ni utusan ni siapa? Utusan ni kalau sekarang kita panggil duta lah. Okey, menghantar duta. Jadi mereka ni datang, mereka ni pergi ke China untuk, kalau kita tengok kat sini ada 3 sebab. Yang pertama dari sudut ketenteraan ataupun keselamatan, yang kedua perdagangan, yang ketiga persahabatan. So 3 ni sangat penting, okey, untuk memastikan hubungan dengan China okey baik, sebab China juga merupakan salah satu kuasa atau empayar besar pada yang paling dekat lah. So kalau berlaku apa-apa, mudah untuk kita minta pertolongan. Okey, yang kedua adalah hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. So kita tengok yang pertama, kerajaan Funan. Okey, menghantar utusan pada abad ketiga, tujuannya mengukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Okey, untuk kerajaan Sriwijaya, okey, utusan dihantar pada abad ke-9, tujuannya mengeratkan hubungan persahabatan dan keagamaan. Kerajaan Angkor menghantar utusan pada abad ke-12 untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Kerajaan Majapahit, okey, menghantar utusan pada abad ke-14, tujuannya mengeratkan hubungan persahabatan. Okey, so kalau kita tengok keempat-empat kerajaan ini semua menghantar utusan ataupun duta, tujuannya adalah dari segi keagamaan, okey, dan juga persahabatan. Okey, jadi ini semua adalah penting. So kalau kita tengok konsep ataupun kaedah ni turut diamalkan oleh semua kerajaan yang ada di dunia pada hari ini. Okey, menghantar utusan, okey, ataupun sekarang kita panggil duta lah, menghantar duta. Okey, untuk apa? Untuk mengeratkan hubungan, okey, untuk manfaat keselamatan, okey, manfaat keagamaan dan juga manfaat kepada perdagangan ekonomi. So kesimpulannya kat sini, okey, apa yang cikgu boleh simpulkan kat sini bahawa kerajaan di alam Melayu bukanlah kerajaan yang baru. Dia adalah kerajaan yang sangat lama. Okey, yang mana kalau kamu rujuk kembali, okey, pada muka surat 14, okey, pada abad pertama kerajaan di alam Melayu tu dah wujud. Okey, pada abad yang pertama kerajaan Melayu dah wujud. Sekali lagi cikgu ulang, abad pertama ni apa? So sekarang ni kita sekarang berada pada abad 21. Okey, satu abad 100 tahun. Maksud abad yang pertama ni adalah tahun 0 hinggalah 100. Itu abad yang pertama. Sebelum tu kita panggil apa? Sebelum Masihi. So sekarang ni kita 2021 Masihi. So abad pertama, contohnya kerajaan Funan ni, abad pertama maksudnya antara 0 hingga 100 Masihi. Kalau bawah pada 0 apa? Sebelum Masihi. Okey, kalau kita tengok kadang-kadang gambar dinosaur dia tulis 10,000 B.C. Okey, maksudnya apa? 10,000 sebelum Masihi, before century.
Okey. Maksudnya lagi lama lah. Okey, tahun tu tak wujud lagi. Dia dah wujud. Jadi kerajaan di alam Melayu sebenarnya lebih daripada tu lagi. Sebelum tarikh tu wujud, kerajaan Melayu tu dah ada. Cuma, okey, dari segi umumnya, okey, untuk kamu belajar, maka kita mulakan dengan abad yang pertama. Okey. So setakat tu saja. Okey, pelajaran kita hari ini. Untuk tugasan, cikgu nak kamu salin nota muka surat 14 hingga 19. Okey, dan peta, sebab peta ni banyak, maka cikgu boleh cikgu benarkan kamu photostate lah untuk kali ni. Okey, so kalau ada apa-apa soalan, okey, boleh WhatsApp cikgu tanya. Okey, untuk makluman juga, cikgu akan sediakan kepada kamu modul. Okey, modul untuk sejarah. InsyaAllah cikgu akan cuba untuk siapkan esok. Kalau tak esok, mungkin lusa. Yang mana cikgu akan minta kamu datang untuk ambil lah. Ambil di sekolah. Okey, cikgu buat semua ni adalah untuk memudahkan kamu belajar di rumah. So, setakat ni sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.